Tapi yelah, kita sebagai manusia, kita akan fikir mana nak cari wali Allah ni. Kita pun bukannya orang baik sangat nak kenal-kenal wali Allah. Dan okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini AJ nak buat satu video tentang santai lah, okey, santai. Di mana pada slot kali ini AJ mungkin akan letak video ni dalam slot santai seram. Okey, dalam channel Farhan Jamal ni dia ada 3 slot lah AJ buat, di mana satu berkaitan dengan episod jalan seram, satu lagi berkaitan dengan reaction seram, satu lagi santai seram. Okay, santai seram ni ialah berkaitan dengan kisah-kisah yang diceritakan lah, sama ada melalui pengalaman FJ ataupun pengalaman orang lain. Jadi berkaitan dengan kisah-kisah seram, FJ akan baca mungkin pada slot untuk santai seram. Kemudian kalau daripada pengalaman FJ melalui jalan seram lah, ada 3 slot. So kat sini pada hari ni kita nak buat slot untuk santai seram. Okay, slot untuk malam ni iaitu santai seram ni, FJ jumpa slot ni daripada IIUMC. Okay, IIUMC ni dia punya penulisan daripada situlah. Okay, di mana tajuk dia ialah berkaitan dengan isteri perawat, kisah pesakit dan ragam mereka. Okay, confession berkaitan dengan perkara tersebut. AJ dah baca dah artikel ni, tapi AJ rasa macam ada benda yang bagus dalam ni supaya kita boleh take note. Sebab benda ni macam lebih kurang sama jugalah dengan pengalaman AJ yang pernah mengalami kisah-kisah seram ni kan. Okay, jadi kita baca sama-sama. Okay, AJ bacakanlah untuk korang supaya kita tengok poin-poin penting yang ada dalam ni. Okay, okey baik, Assalamualaikum. Selalu aku baca saja apa yang orang luahkan, tapi kali ni aku terdetik nak buat luahan pula. Aku kenalkan diri aku dan suami aku sikit je. Okey, aku Arluna, bukan nama dia lah. Umur dalam 30 tahun dan suami aku 30 lebih macam tu. Kami berkahwin baru 2 tahun. Suami aku ni seorang ustaz dan perawat Islam. So tugas dia sebagai ustaz dan juga merawat sakit-sakit yang kena gangguan jin dan syaitan, saka, sihir dan santau. Maksudnya suami dia ni adalah pengamal perubatan Islam lah. Okay, ni kalau aku cerita kisah seram masa proses rawatan, memang sebuah novel bakal terhasil. Tapi tujuan aku menulis ni bukan sebab cerita seram. Tapi kalau korang nak, maybe lain kali aku akan cerita. Kali ni aku nak cerita ilmu perawatan yang aku kira sebagai manusia biasa yang berlatar belakangkan pendidikan Islam level tingkatan 5 saja. Laki aku ni orang yang soft spoken, baik dan berbudi bahasa. Aku ni pula seorang perempuan yang biasa, dan kalau gelak tu sampai ke langit lah. Jadi confession ni ataupun yang penulis ni dia mention siap-siap dia adalah orang biasa sajalah berbanding dengan suami dia mungkin orang agama. Okay, beza dengan suami aku memang aliran Islam, sekolah pondok, tak laki dengan banyak guru, baik dalam ataupun luar negara. Dia memang ustaz, guru ngaji, pernah jadi qari, imam, penceramah juga. Jadi suami dia ni hebatlah juga dari sudut latar belakang diceritakan. Aku ni memang cerita semua tu tak adalah. Sampaikan masa dia luahkan hati dia pun aku beritahu siap-siap, kita tak sekufu dari segi agama bagai langit dan bumi. Tapi dia tetap nak kat aku. Alhamdulillah, kalau jodoh tu memang untuk kami lah. Kalau korang nak tahu, perawat Islam ni bukanlah semudah yang disangka. Kena sihir, datang jumpa, rawat baik. Kena santau, datang jumpa, rawat terus baik. Ada saka, datang jumpa, terus baik. Benda tak semudah itu. Okey, betul. Okey, bila dia kata mention macam tu, betul. Apabila orang kena ganggu ni, dia tak semudah seperti yang kita fikir kan. Maksudnya terus rawat, okey, terus baik. Balik rumah tu okey tak? Dia banyak bercerita lah lepas tu. Okey, nak rawat orang ni, suami aku kena jaga amalan. Jaga amalan, jaga zikir, solat apatah lagi. Bukan setakat solat wajib, solat-solat sunat kena jaga. Zikir Allah berpuluh ribu sehari, bangun malam, dan banyaklah amalan lain lagi yang aku tak mampu nak sebutkan. Okey, menarik. Kadang-kadang nak dapat ilmu baru tu bukan senang, nak kena bayar mahar, yuran pengijazahan, ya. Bukan tuition saja yang kena bayar, bukan masuk U saja ambil ijazah. Nak jadi perawat pun ada ilmu yang kena diijazahkan oleh tuan guru mereka. Ada yang beratus, ada yang beribu dan belasan ribu. Ilmu bukan ilmu hitam ya tuan-puan.
memang ilmu perawatan Islam yang bagi aku, yang pendidikan Islam level tingkatan 5 ni agak tak masuk akal. Ilmu hikmah, ilmu laduni, pada yang tak berapa tahu perawatan Islam ni tak terbatas pada ruqyah yang kita selalu dengar ustaz-ustaz baca tu. Seriously, ada banyak cabang ilmu perawatan Islam yang lebih mendalam. Jadi dia mention kat sini bukan sahaja berkaitan dengan cara-cara merawat ataupun bacaan tentang ruqyah sahaja, tetapi di situ ada terselit ilmu hikmah dan ilmu laduni. Jadi suami dia ni bukan biasa-biasa ni. Okay, kalau kita tengok daripada apa yang dia mention kat sini lah. Maksud aku memang mendalam yang tak terjangkau akal. Kiranya kalau kau yang level pendidikan Islam tingkatan 5 tanpa pergi mana-mana sekolah agama atau pondok dan aku sama-sama berkawan, maka kita berdua akan tergamam dan terkejut tengok sesama sendiri dengan tahap ilmu itu sendiri. Jadi isteri dia bila ada pengalaman gini, dia rasa memang bukan level orang biasa-biasa lah ni kan. Aku kadang-kadang selalu juga skodeng suami aku merawat. Nak datang dekat tu memang tak mungkin lah. Sebab aku penakut. So ada satu pesakit lelaki dalam 20-an kot. Dia dibawa oleh ayah dia jumpa suami aku kat rumah lah. So masa rawatan itu, selepas bacaan ayat suci Al-Quran apa semua, dah pula kena rasuk jin. So benda ni adalah normal. Mati-mati jin tak nak keluar dari badan dia. Macam-macam lah jin ni melalut, merepek, sembang kencang, siap cakap siapa hantar lah, untuk apalah. By the way, suami aku awal-awal dah pesan pada ayah budak tu, apa yang jin ni cakap awak jangan dengar. Mereka suka buat cerita, nanti tak pasal-pasal manusia sesama manusia bergaduh. Okay, point ni penting. Nanti je ulah di ujung video. Okay. Disiplin dalam perubatan suami aku ni, dia takkan beritahu apa-apa. Kena santau ke, kena sihir ke apa ke. Sebab kalau once beritahu, so di situ mulalah perpecahan umat dan bermulanya akalan syaitan dan iblis. Maksud dia kat sini, dia takkan beritahu pesakit tu dia kena sihir ke, dia kena saka ke, dia kena santau ke. Sebab dia tak nak nanti bila dia cakap macam tu, orang yang pesakit tu akan, ataupun keluarga dia ke, wakil keluarga dia akan fikir bahawa ni mesti buatan dia jadi macam tu. Sebab bisikan iblis tu sangat halus. Dia kata kau nak tahu siapa yang buat, macam tu lah. Dia tak nak jadi macam tu. Okay? Masa ni lah nanti dalam otak orang yang kena sihir atau santau tu, keluarga dia akan cari dan fikir siapa yang hantar dan buat angkara. Sama macam yang dia cakap tadi lah. So biasanya suami akan jawab ada gangguan saja. Sebab itulah kita banyak dengar tahu orang Melayu ni tak jauh dari sihir dan santau, tuduh-menuduh antara satu sama lain sebabkan benda macam inilah. Okay, poin yang bagus kat sini. Ditambah pula dengan golongan yang tak puas hati selagi tak dapat nama ataupun bayangan ataupun rupa, kau buat aku buat kau, tak dinafikan sihir dan santau ni benda wujud sama macam jin dan makhluk halus yang lain. Tapi ada sekelintir manusia yang sakit sikit kena sihir, sakit sikit kena jumpa bomoh, sakit sikit kena buatan orang, dah jumpa bomoh. Maka bomoh akan cakap lah yang awak ni bukan orang jauh pun, dekat-dekat je, habislah pecah belah adik-beradik. Jadi kat sini dia ada mention benda penting lah untuk proses rawatan ni. Apatah lagi kalau kita dengar kata si jin yang merepek tadi, aku dihantar oleh si Polan-Polan dan bla bla bla. Cuma aku nak cakap kat korang, cerita filem penunggang agama tu ada part yang betul, di mana makhluk halus tu boleh putar belik cerita sampai keluarga berpecah belah. So poin kat sini sebenarnya dia suruh untuk elakkan daripada kita dengar apa-apa yang jin cakap lah. Berbalik pada cerita tadi, panjang aku melalut. Bila si jin tadi merepek entah apa-apa, suami aku pun marah lah. First time aku tengok muka suami aku jadi ganas, yang soft spoken tiba-tiba garang. Budak yang kerasukan tu terus terpekik terlolong tak berhenti. Suami aku suruh keluar, dia tetap tak nak keluar dan masih main-main, buat bising. Suami aku cakap diam, dia tetap tak nak diam. Lepas tu suami aku cakap pula, kalau kau tak nak diam aku kunci mulut kau. Okay? Tak silap aku masa ni baru dalam 3 bulan lepas kahwin kot. Suami aku pusing jari dekat mulut lelaki tu dan budak lelaki tu terus bisu. Yang mampu dia cakap je je. Okay? Maksudnya ketika kejadian tu, bila suami dia dah macam dah rasa nak marah kan, sebab benda ni tengging sangat kot, dia buat macam gaya kunci mulut, benda tu senyap terus. Okay? Ni lain macam ni punya level ni, dia baca lain macam ni. I was like hell no, aku tergamam. Ada juga dalam 5 minit budak kerasukan tu jadi bisu, tak boleh bercakap sebab mulut dia kena kunci. Seriously cuak gila aku time ni. Okay? Macam-macam lah dalam kepala otak aku kahwin dengan siapa ni weh?
dah kenapa budak tu bisu, laki aku ni buat apa ni, kalau satu hari nanti aku bebel tak berhenti agak-agak aku pun jadi bisu juga. Benda ni menghantui aku berhari-hari. Seminggu juga aku teringat-ingat dan seminggu juga aku tak bebel. Bebel pun sikit-sikit saja, takut mulut kena kunci. Okay? So si budak kerasukan yang dibisukan ni tetap memberontak dan suami aku kunci pula tangan dia. Okay? Keadaan situasi kerasukan tu lah. Lepas tu dia kunci mulut, lepas tu dia kunci tangan. Dah macam kena gari tapi tak nampak gari kat mana. Maksudnya tangan budak tu tak bergerak masa tengah proses rawatan ni lah. Lepas tu suami aku baca ayat-ayat amalan Al-Hikmah untuk keluarga jin. Dan suami aku bagi amaran, dia boleh buka balik kunci mulut tu tapi jangan buat bising dan terpekik terlolong. So budak yang kerasukan tadi pun mengangguk. Suami aku pusing balik jari dia kat mulut budak lelaki tu. Pak! Tak bisu ada suara boleh cakap. Pendekkan cerita, jin tu setuju untuk keluar daripada badan tu dan takkan ganggu lagi budak itu. 2-3 kali juga suami aku rawat budak tu, disebabkan gangguan tu budak tu jadi tak nak keluar rumah, tak boleh berjalan. So untuk pulihkan semangat dia balik, ayah dia bawa untuk rawatan susulan. Yes, yang ni benar. Kan kita pergi rawatan bukan sekali mesti kena ada rawatan susulan selepas tu. Alhamdulillah sekarang dah okey dan boleh berjalan asbab pertolongan dari Allah juga. Suami aku bantu saja dengan ilmu Allah itu sendiri. Suami aku ni tak tahulah tahap penyabar dia macam mana. Kadang-kadang aku sebagai suami pun naik angin juga pada yang call dan mesej untuk minta rawatan. Maafkan aku kalau korang rasa aku doakan benda ni aku nampak sombong ataupun annoying. Bukan apa, kadang-kadang yang minta rawatan tu jenis yang tak faham bahasa. Jenis yang ingat masa manusia ni boleh dibeli dengan duit. Kadang-kadang minta rawat pada waktu orang nak solat di masjid, waktu orang tengah tidur. Sampaikan ada yang tak bagi suami aku imam solat, semata-mata ahli keluarga dia kena rasuk. Kalau suami aku tak pergi, dah kena maki pula. Cakap penunggang agama bagai tak nak agama dan tak nak tolong orang yang kesusahan Allah. Okey, kejadian ni AJ akan ulas nanti lah sebab benda ni lebih kurang pengalaman AJ juga. Pukul 2 pagi, call minta datang rumah yang jauhnya 2 jam perjalanan. Selagi tak pergi tu, selagi tu call. Ada yang jenis memaksa jumpa rawat terus sembuh macam biasa. Okey, ada lah biasalah pesakit ni. Kalau boleh nak jumpa terus sembuh. Tak nak pergi banyak kali kan. Leceh apa semua kan. Kadang-kadang aku kesian dengan suami aku, ada masa dia penat, tak cukup amalan untuk rawat orang. Dah kalau diri sendiri benting tak kukuh, macam mana nak rawat orang. Okey. Okey, salah satu betul. Dia kata kalau benda tambah sihir apa semua, tak boleh dalam keadaan penat tau. Dia tak boleh keadaan penat sangat sebab nanti dia takut kena kat diri dia. Okey. Sebab tu dia terbawa benda tak elok balik. Kadang-kadang lepas rawat orang tu adalah malam tu kalau tak suami aku yang kena kacau. Betul, realiti. Mula kahwin memang aku ketakutan sebab masa mula kahwin banyak benda pelik terjadi. Aku selalu sakit pinggang, selalu migraine, sakit dada, tidur malam selalu kena tindih, kena ikat, kena cakar. Tapi salah aku juga sebab suami aku ada bagi aku ijazah untuk benteng diri tapi aku lalai. Maksudnya suami dia dah ada ajar amalan lah kepada isteri dia ni supaya nak untuk elak benda-benda tu, tapi isteri dia ni tak mengamalkannya. Okey. Dulu 3-4 bulan lepas kahwin aku stres sebab selalu kurang tidur. Asal tidur je kena gangguan. So siang hari aku jadi letih dan lesu sampai satu tahap aku tak tahan. Aku tanya suami aku, kenapa awak tak cakap awal-awal benda ni? Jawapan dia senang, kalau saya bagi tahu nanti awak tak nak kahwin dengan saya pula. So start dari situ, start daripada hari tu suami aku selalu ingatkan aku jaga solat awal waktu, zikir Allah, jangan tinggal. Sebelum tidur basuh kaki, wuduk 3 kul dan ayat kursi. Ni tak tidur kosong mana tak kena kacau dengan syaitan. Ni tak tidur kosong mana tak kena kacau syaitan. Suami aku cakap inilah ujian sebagai isteri perawat. Ni pun dia cakap tak berapa kuat sangat gangguan tu. Ada rakan sepejawat dia, isteri sampai kena rasuk. Balik rumah isteri tengah bawa parang. Ada macam-macam sampai nak bercerai dan sebagainya lah. Jadi ada banyak kes yang aku dengar dia agak luar kotak pemikiran aku sebenarnya, tapi dah panjang sangat ni. Okay, AJ pun rasa panjang lah AJ baca ni. Jadi kita habiskan artikel ni dekat sini. Okay, habis dah. Okay, berkaitan dengan lama ni, 15 minit ni AJ baca. Jadi AJ akan ulas dalam masa 5 minit lah. Okay, berkaitan dengan poin nombor 1 tadi, iaitu berkaitan dengan dia kata kalau boleh jangan dengar apa yang jin cakap. FJ setuju sangat. Kalau mengikutkan pengalaman FJ,
pengalaman FJ lah. Mungkin apa pengalaman FJ ni, pendapat FJ ni, kalau member FJ dengar, member yang mungkin dia pun tak setuju. Okay, dia pun tak setuju. Kami ni kadang-kadang ada benda setuju, ada benda tak setuju, tapi kami tak gaduh lah. Macam FJ hormati pandangan dia dan dia pun menghormati pandangan FJ. Kami tak bergaduh, kami okey je. Dan cumanya memang ada perbezaan pandangan lah. Okay, pandangan pertama, FJ takkan dengar daripada sudut jin tu berkata. Tak kisahlah jin ni dia kata dia akui dia jin Islam ke, dia mengakui dia wali Allah ke, dia mengakui dia apa-apa lah, iblis ke apatah lagi, kalau syaitan ke apa, jin ifrit ke apa ke, FJ dengar, FJ sekadar hadam untuk diri FJ takkan sampaikan kepada orang. Itu metod ataupun kaedah FJ lah. Sebab itu ada video yang FJ tarik balik daripada YouTube berkaitan dengan kerasukan. Cuma ada satu je video yang FJ lepaskan dekat Tasik Kudus lah. Tu pun sebab dah terlepas, dah orang dah ramai tengok. So nak padam nanti orang tanya macam-macam kan. Jadi FJ biar je. Ada satu video tu dah sampai 15,000 viewers. Tapi FJ ingat baru awal-awal lagi. So FJ tarik balik video tu. Dan ada video dekat kerasukan Jala Greek pun FJ tarik. Sebab apa? Sebab FJ tak nak orang dengar apa yang jin itu cuba sampaikan. Bagi FJ tahu apa yang dia cuba maksudkan. Sebab pengalaman tu berlaku pada diri FJ. Tapi bagi orang yang melihat video FJ, orang lain, orang normal, orang awam dan sebagainya, mungkin ada dalam kalangan bawah umur dan sebagainya, benda ni boleh menyebabkan kesalahfahaman. Okay? Sebab tu metod kaedah yang orang kata kalau ikut betul-betul lah ruqyah syariah ya. Okay, ruqyah yang mengikut syariat dan sebagainya, mereka melarang untuk orang-orang share kan berkaitan dengan perubatan Islam dan sebagainya kan. Perawat yang merawat member FJ tu pun dia pun melarang supaya disebarkan tentang proses rawatan dia dan sebagainya, sebab takut timbul fitnah. Bila fitnah ni berburuk sangka lah orang kan. Jangan kata video cerita pasal jin bercakap je. Video berkaitan dengan FJ ni pun ada yang kata bodoh lah kan, keluar perkataan yang tak elok daripada mulut, maki-maki semua kan, perkataan yang tak elok dan sebagainya. Itu belum lagi dengar jin bercakap yang dia kata ini akan berlaku macam ni, akan berlaku macam ni. Korang bayangkan. Sebab itu kalau boleh cuba untuk elakkan lah. Ini kaedah. Tapi ada juga dalam kalangan ustaz-ustaz yang hebat-hebat dan sebagainya, AJ tak nafikan ada yang mengeluarkan video tentang proses-proses merawat kerasukan ni. Itu dia punya pemahaman lah. Mungkin dengan niat untuk benda ni tak boleh buat apa-apa. Okay, dengan niat masing-masing lah. Tapi bagi pandangan FJ mengikut ramai daripada kalangan ruqyah syariah yang betul-betul ni, kalau boleh elakkan daripada kita sebarkan apa yang jin cakap. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi, poin yang kedua, dia kata dia sebagai isteri perawat ada amalan-amalan yang diamalkan oleh suami dia. Itu adalah benda yang betul kan. AJ pada awal-awal tu berkaitan dengan kerasukan member ni, ni santai lah, mungkin video ni agak panjang sikit. So bukannya untuk react ke apa ke, ini kita nak cerita pengalaman sikit lah. Berkaitan dengan member tekan kena rasuk dan sebagainya. Firstly, apa yang orang suruh buat ialah cari wali Allah. Tapi ialah kita sebagai manusia, kita akan fikir mana nak cari wali Allah ni, kita pun bukannya orang baik sangat nak kenal-kenal wali Allah. Dan wali Allah ni dia bukannya kita lantik dah. Wali Allah ni kita bukan lantik dia. Hang tu nampak macam wali Allah. Itu orang ramai kata dia wali Allah. Tak. Wali Allah ni bukan kita yang lantik. Dia yang lantik wali Allah ni Allah. Jadi kita tak tahu. Kebiasaannya yang bila kita tahu berkaitan dengan seorang ni adalah wali Allah, dia ada karamah dan sebagainya selepas kematian dia. Kebiasaannya seperti itu. Okey. Kebiasaannya seperti itu. Bila dah orang dia meninggal dan sebagainya, baru orang ceritakan. Dulu masa pergi dengan dia ni ada kejadian-kejadian yang dia suruh jangan cerita. Macam itulah. Tapi kita nak cari, kita tak tahu. Kita tahu macam tu wali Allah kan. Jadi macam tadi isteri dia kata ada orang call pukul 2 pagi. Okey, betul. AJ masa dulu, masa awal-awal member kerasukan tu, AJ sampai terdetik dalam hati tau. Terdetik dalam hati, ya Allah, susahnya nak cari ustaz ni kan. Sebab yelah waktu tu tengah genting kot. Orang kena rasuk kan, member kena rasuk, kena genting. Kita nak cari ustaz yang boleh datang pukul 2-3 pagi bukannya perkara yang mudah bang kan. Orang kadang-kadang waktu tu tengah rehat dan sebagainya. Dan dari situlah antara yang macam buat hati FJ terdetik untuk pelajari sedikit lah berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang macam mana nak mengatasi kerasukan ni lah. Tapi kalau tanya FJ punya level ilmu dengan yang suami dia tadi kan, orang tanya lah, FJ boleh katakan FJ ni level debu je lah. Kalau nak tengok amalan daripada
suami dia tadi memang dahsyat dan hebat lah. Ini pun sebab suami dia tak ceritakan dia yang ceritakan. Jadi bagi FJ, suami dia tak adalah suruh ceritakan ke apa ke kan. So dia mungkin jaga amalan dia tak nak bagi tahu orang. Tapi macam bila isteri dia dah dedah kan, so itulah realiti dia kan. Memang jaga dari sudut orang-orang macam ni memang dahsyat lah nak kata kan. Lepas tu yang poin ketiga, okay, dia suka bagi poin yang ketiga, iaitu gangguan terhadap isteri dia dan sebagainya. Okay, benda inilah yang menyebabkan FJ tak berapa minat. Kalau orang tanya, ada juga orang komen kata FJ ni boleh lah kan pelan-pelan belajar jadi perawat kan. Isteri FJ pun dia suruh juga FJ supaya belajar, ambil ijazah supaya jadi perawat yang betul-betul perawat lah. Tapi kesimpulannya FJ tak berminat untuk jadi perawat yang merawat orang ni, sebab in reality benda tu benda yang sukar lah, benda yang bukannya benda yang orang fikir macam senang lah. Dulu masa FJ muda-muda, FJ fikir apa, kalau lah aku ada kuasa kalau lah aku ada kuasa kan, macam boleh lah lawan jin, lawan syaitan lah kalau aku ada kelebihan yang Allah bagi tu. Tapi bila kita faham realiti dia, benda ni sangat-sangatlah, dia tanggungjawab tau. Dia tanggungjawab dan amanah. Ilmu ataupun kelebihan kita dapat tu adalah tanggungjawab dan amanah dari Allah. Dan dalam masa yang sama kita perlu jaga diri kita lah. Kebiasaan orang macam ni, amalan kena jaga lah. Okay, amalan kena sabar. Orang yang buat sihir dan sebagainya, orang santau kan, itu lagilah dahsyat. Dia kena jaga supaya benda tu tak boleh tembus kepada diri dia. Jadi sanggup tak kita? Okay, persoalan dia sanggup tak kita kalau kita nak mengamalkan. Memang orang yang macam ni lah, orang macam ni, dia orang amalkan pendinding ni setiap masa, daripada pagi sampai malam, tak boleh terleka. Anda terleka seketika, kemungkinan benda tu boleh menyerang dan boleh mendatangkan kemudaratan. Kalau tak boleh mendatangkan kemudaratan kepada tuan punya perawat itu, maka dia akan pergi kepada isteri, dia akan ganggu isteri, dia akan ganggu keluarga, dia akan ganggu anak dan sebagainya. So sama ada korang sanggup atau tak nak jadi perawat, itu yang kita kena fikirkan. Dan AJ memang cakap, AJ tak adalah sampai tahap sanggup lah. Sekarang cakap tak sanggup lah, mana nak tahu satu hari nanti Allah buka juga kan, Allah buka juga apa jalan ke arah tu, kita tak tahu nasib ataupun takdir kita akan datang. Jadi itulah yang FJ nak ceritakan. Kalau andai kata takdir FJ mungkin satu hari nanti FJ mungkin akan jadi perawat ke kan, tak tahu kita punya takdir akan datang macam mana. So apa yang Allah jalankan kepada diri kita, itu adalah yang terbaik lah. Dan apa Allah lorongkan hidup kita ni adalah yang terbaik. Tapi buat masa sekarang, FJ tak berminat lah. Kalau orang tanya FJ nak jadi perawat ke atau apa, itulah realiti dia. Okay? Isteri akan kena kacau, anak akan kena kacau. So sanggup tak sanggup. Ada yang perawat FJ pernah jumpa, dia cerita yang dia berhenti daripada buat rawatan ni adalah kerana dia kata dia dah tua, badan dia dah sakit-sakit. So AJ tahu apa yang dia maksudkan tu sebenarnya. Okay? Badan dia tak larat, badan dia dah sakit-sakit. Kemudian yang kedua, dia kata dia ada isteri, dia ada anak, dia kata. So benda ni mungkin tak ganggu kita, tapi ganggu anak isteri kita, dan kita jadi macam keluarga kita tak normal macam keluarga orang lain. So dia berhenti dalam proses rawatan orang. AJ tak tahulah sama ada tapi tak salah tau kalau orang berhenti daripada merawat ni. Bagi AJ bukan satu dosa atau kesalahan pun kan, cumanya dia berhenti supaya mungkin dia nak hentikan gangguan-gangguan yang sihir apa semua hantar balik kepada dia. Dia nak henti yang macam tu. So niat dia ikhlas, bukannya kata oh kalau berhenti tu salah, berdosa, kau dah ada ilmu kau tak amalkan, tak tolong orang lain, berdosa kau. Tak juga, sebab poin dia jelas kan, sebab dia nak menjaga dia punya hubungan kebahagiaan keluarga dia. Dia tak nak benda-benda pelik-pelik ganggu keluarga dia dan sebagainya. Itulah sebenarnya realiti. Jadi tentang kisah perawat tadi memang banyaknya betul lah apa yang diceritakan tu. So FJ bila baca ni, dia rasa wish, ni cerita bukan buat-buat ni, cerita memang realiti ni. Okay? Dan bila cerita dalam-dalam lagi, tak nak cerita dalam-dalam sebab benda-benda macam ni susah lah. Kebiasaannya orang yang terlibat dengan dunia perawatan, dunia apa ni lah, macam mungkin benda-benda seram, benda-benda gaib ni, dia orang tak ceritakan kebiasaannya. Takkan ceritakan. FJ ni pun sebab kongsi sikit-sikit je apa yang FJ tahu kan. FJ tahu tu, FJ kongsi sikit-sikit je, tak adalah kongsi sepenuhnya. Okay, tak adalah kongsi sepenuhnya sebab pandangan orang, setiap orang berbeza, tak sama lah.
Ada orang pengalaman dia lain, ada orang dia punya pelajaran dia lain. So kita acceptable. Macam FJ lebih terbuka. Okay? Walaupun method FJ mungkin lebih kepada macam ruqyah syariah ni lah, iaitu yang mengikut betul-betul cara kaedah metodologi Quran hadis ni. FJ akan pergi ke arah tu lah. FJ tak kata FJ pro lah. Tapi apabila katakan FJ buat tu bercanggah, okay, kau ni buat tak ikut Quran hadis, ada hujah, Nabi larang apa semua, FJ akan tinggalkan lah. FJ akan pergi kepada Quran hadis. Tapi ada orang yang mungkin lain daripada tu, mungkin selain daripada tu, dia tak ikut Quran hadis. Maksudnya benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dia berdasarkan pengalaman dia dan sebagainya. Kalau ada kawan-kawan ataupun pengamal-pengamal perubatan yang macam tu, FJ claim siap-siap, FJ tak. FJ bukannya orang yang layak lah untuk cakap, kau buat tu salah tau, tak ikut sunnah tau, tak ikut agama Islam punya cara. FJ tak layak cakap macam tu. FJ menghormati. Okay, kalau ada orang yang method dia begitu, FJ menghormati saja atas kapasiti kita saudara sesama Islam. Okay, cuma dia kata kalau dia buat macam ni, hujah dia apa semua, kita berkawan, kita tak payah bergaduh. Cumanya mungkin dia dengan cara dia, kita dengan cara kita, so kita hormat. Ada orang kalau yang betul-betul belajar, mungkin dia tahu, dia kata benda ni salah daripada sisi agama dan sebagainya, mungkin dia tak dapat terima, dia akan kritik benda tu. Tapi macam FJ okey je kalau orang kata dia ada cara kaedah lain lah, tak ikut Quran sunnah tapi benda ni berkesan dan sebagainya. Kalau AJ nak kata salah, AJ tak boleh berani nak katakan benda yang dibuat tu salah. Kalau AJ nak kata benda yang dibuat tak salah pun, AJ tak berani nak kata benda buat tu salah. Mungkin boleh jadi salah kan. Jadi method AJ menghormati saja. Kalau ada orang lain yang dia method dia, cara perubatan atau perawatan dia lain, AJ okey je, tak ada masalah pun. Dia friend je kan, kita kawan je. Okay, itu pengalaman AJ dan AJ lebih sikap terbuka lah dalam proses rawatan-rawatan ni. Cumanya macam FJ cakap, kenapa FJ pilih untuk ikut Quran Sunnah, sebab Nabi dah pesan kalau ada benda yang percanggahan yang kita tak jelas perkara itu, kembalilah kepada Quran hadis ataupun sunnah dia kan, kembali kepada itu. So FJ memang ada benda yang memang FJ agak query juga kan, contoh tentang penampakan dan sebagainya, tentang ada FJ jumpa orang-orang yang sangat-sangat pelik, dia boleh tahu kita ni siapa apa semua. Itu je pernah jumpa. Tapi benda tu kalau ikutkan memang tak adalah pula dalam Quran hadis detail cerita tentang benda tu. Orang boleh tahu kita ni siapa dan sebagainya. Kita tak pernah kenal dia pun, kita tak pernah jumpa pun, tapi dia boleh tahu, dia boleh agak. Dia sama ada dia boleh agak, dia teka ataupun dia tahu ke, kita tak tahu. Kalau ikutkan mana ada sampai tahap macam tu, boleh baca orang apa semua kan. Tapi macam tu AJ cakap, method AJ takkan letakkan satu-satu benda tu sebagai rigid lah. Ada orang lain dia ada pendapat lain yang dia pakai. AJ sebagai orang Islam, dia sebagai orang Islam, AJ menghormati. Mungkin kalau ada yang lebih berilmu daripada dia, lebih alim, dia akan meletakkan lah barrier tu. Dia kata hang salah, hang betul. So AJ tak layak lah untuk menyatakan perkara tersebut. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Kalau ada perkongsian ataupun cerita yang menarik pada masa akan datang, sila tekan butang subscribe untuk korang tengok pada video akan datang. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.